Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Topik yang kedua yang berada di dalam bab at-tahaqquk, iaitu perkara-perkara yang perlu kita semai dalam jiwa untuk menghiasi jiwa sebelum ini kita telah pun melalui jalan-jalan tazkiyah, iaitu penyucian jiwa. Yang kedua itu ikhlas. Yang pertama sebelum ni tauhid dan juga ubudiyah. Hakikat ikhlas, ketahuilah bahawa setiap sesuatu bisa ternoda oleh yang lain. Jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari kekotoran, maka itu dinamakan khalis, yakni yang bersih. Pekerjaan membersihkan disebut dengan ikhlas. Jadi sesuatu yang suci boleh menjadi kotor, boleh ternoda, termasuklah hati manusia. Jadi apabila sesuatu itu bebas daripada noda dan kekotoran, maka disebut dengan khalis, yang bersih, yang bebas. Dan proses menjalankan pembersihan daripada noda dan kekotoran itu disebut dengan ikhlas. Jadi mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati maknanya membersihkan hati daripada noda-noda, riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Kata ini kita dapat temui dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 66. Allah menyebutkan tentang susu, di mana susu ini berada dalam tubuh ibu kita, pada ruang yang bersih, tengah-tengah di antara dua yang kotor, iaitu darah dan juga najis. Maka Allah menyebutkan min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Jadi susu yang bersih itu digunakan labanan khalisan. Labanan, susu, khalisan yang bersih, berada di antara tahi dan juga darah. Yang mudah ditelan. Susu yang bersih itu mudah ditelan bagi orang yang minumnya. Ini Allah menyebutkannya dalam ti'adadun ni'mah, dalam menghitung nikmat-nikmat, supaya manusia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susu bisa bersih apabila tidak dicampuri oleh darah dan tahi atau setiap hal yang dapat mencampurinya. Lawan ikhlas adalah syirik. Ini yang mengotorkan, yang menyebabkan hati manusia itu tidak tulus, iaitulah syirik. Siapa yang tidak ikhlas adalah musyrik. Hanya saja syirik itu ada beberapa tingkatan. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Ikhlas dan lawannya senantiasa datang daripada hati. Jadi tempatnya adalah hati. Dan hal ini hanya berkenaan dengan tujuan dan niat. Jadi ikhlas ini dia berkait dengan dua, tujuan dan juga niat. Dan kedua-dua ini adalah pada hati. Jadi ikhlas tidak ada pada penampilan luaran. Jadi sebab itu kita tak boleh sebut kata saya ikhlas. Belum tentu orang yang menyebut dia ikhlas. Dan belum tentu orang tidak sebut apa-apa dia tidak ikhlas. Kerana ikhlas ini dia datang daripada hati dan berkait dengan dua, iaitu qasad, tujuan, cita-cita, matlamat kita melakukan sesuatu, dan juga niat kita. Niat kita pada ketika melakukan sesuatu. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, niat ini apa yang hadir dalam hati kita ketika kita melakukan perbuatan, itu baru dinamakan niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengqasadkan sesuatu ketika melakukannya. Jadi niat salat, iaitulah apabila kita mula salat,
bila mula salat takbir ketika kita berdiri. Adapun yang sebelumnya itu dipanggil azam, al-azm, bukan niat. Contohnya kita hadir dalam hati kita, bila dengar azan, kita berada di rumah, kita dengar azan, hadirlah hati kita keinginan untuk solat, untuk pergi berjamaah. Itu bukan niat. Itu baru dalam bentuk dipanggil al-azm, keazaman. Dan mungkin bawah daripada keazaman itu digunakan istilah-istilah yang lain lagi. Yang alham, contohnya. Mana al-iradah. Jadi semua itu istilah-istilah yang menggambarkan kepada qasad hati. Jadi adapun niat itu apabila qasad itu berserta dengan amalan. Disebutkan bahawa hakikat niat ini mengacu kepada respon berbagai hal yang membangkitkan, yang merujuk kepada suatu faktor yang membangkitkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan amalan. Bila faktor pembangkitnya hanya satu, maka perbuatan itu disebut ikhlas dalam kaitan dengan apa yang diniatkan. Ya, jadi ikhlas. Kalau pembangkit itu, pendorong itu satu, iaitu Allah Ta'ala. Tapi kalau dorongan kita itu adalah Allah pun ada juga, tapi pada yang sama kita juga didorong kerana ada orang melihat. Ada orang melihat kita ataupun kita menginginkan pujian dan sebagainya, maka tidak ada ikhlas lagi kerana dia bercampur. Seumpama susu tadilah yang bercampur dengan darah, bercampur dengan najis dan sebagainya. Siapa yang bersedekah dengan niat, dengan tujuan riak, iaitu pamrih kepada manusia, mana mengingini ada sesuatu yang ingin dia dapat daripada manusia, dia bersedekah lah, mudah-mudahan nanti orang akan bagi pada dia dapat projek dan sebagainya. Semata-mata dengan tujuan riak semata-mata, maka dia secara bahasanya disebut orang yang mukhlis. Siapa yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri, mana semata-mata. Jadi kalau kita niat kita itu tulus dari segi bahasa, tak bercampur langsung, maka kita ikhlas. Jadi orang yang dia bersedekah dengan semata-mata menunjuk pada orang lain, maka dia ikhlas. Ikhlas dari segi bahasa dia panggil. Ikhlas untuk menunjuk. Dia panggil. Ikhlas untuk menunjuk. Untuk mempamerkan kepada orang lain. Siapa yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut mukhlis. Jadi kalau dia memang buat untuk manusia, dia ikhlas. Ini ikhlas pada manusia. Kalau dia buat untuk Allah Ta'ala sahaja, maka dia ikhlas. Tapi kalau dia buat untuk Allah, bersama untuk manusia, atau untuk manusia, bersama untuk Allah, itu bukan ikhlas. Itu bukan ikhlas, tapi dia panggil syirik. Dia bercampur. Tetapi kata Imam Ghazali, itu dari segi bahasa. Tetapi sudah menjadi tradisi bahawa istilah ikhlas itu khusus berkenaan dengan tujuan semata-mata mencari taqarrub kepada Allah, dan pelakunya disebut mukhlis sebagaimana istilah ilhad. Jadi walaupun dari segi bahasa, kalau kita melakukan sesuatu memang satu saja niat kita, maka ikhlas. Sama ada ikhlas untuk manusia ataupun ikhlas Allah. Tapi dah menjadi tradisi, dah menjadi uruf dia panggil, uruf syar'i. Uruf syar'i, bahasanya bila sebut ikhlas saja, maka tulus itu merujuk kepada tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama juga kata dia, kataan ilhad. Istilah ilhad berarti kecenderungan, dia menyimpang. Ilhad, dia menyimpang. Tetapi sudah menjadi tradisi, istilah itu difahami sebagai menyimpang dari kebenaran. Dan menyimpang dari
kebenaran. Kalau menyimpan di kebatilan, pergi kepada kebenaran, itu tidak dipanggil ilhad. Itu dipanggil hanifan musliman. Hanifan. Istilah hanifan dalam Quran selalu dirujuk ke Nabi Ibrahim, iaitu berpaling daripada kebatilan, hanya fokus kepada Islam, pada kebenaran saja. Itu hanifan. Ilhad pula berpaling daripada kebenaran, menyeleweng daripada kebenaran. Siapa yang pembangkitnya semata-mata riak, yakni pamrih kepada manusia, maka dia terancam kehancuran. Sekarang kami hanya berbicara tentang orang yang termotivasi untuk tujuan taqarrub. Tetapi motivasi itu tercampur dengan yang lain seperti riak atau kepentingan nafsu lainnya. Jadi yang dia akan fokus selepas ini adalah kepada orang yang semangat dia termotivasi, semangat dia untuk taqarrub bercampur. Itu yang dia fokuskan. Allah Ta'ala pun ada, tapi pada masa sama dia nak juga perhatian daripada manusia. Misalnya orang yang berpuasa untuk memanfaatkan pelindungan yang dapat dicapai melalui puasa tersebut di samping niat taqarrub. Dia puasa, dia tahu puasa itu ibadat. Misalnya pahala puasa. Tapi dia puasa sebab nak kontrol makan, nak diet. Dan nak kurus sebagai contohnya. Itu tidak ikhlas. Kerana niat dia itu sudah bercampur. Tidak lagi khalisan. Tidak lagi khalisan. Atau orang yang membebaskan seorang budak, seorang hamba untuk menghindari donasi kepadanya. Untuk mengelak daripada berbelanja kepada hamba itu. Dan menghindari keburukan perangainya kerana hamba dia ni perangai buruk. Jadi dia pun nak bebaskan daripada perangai hamba dia ni. Tak nak nampak dalam muka hamba dia pun merdekakan. Bukan lillahi ta'ala. Atau orang yang pergi haji untuk memperolehi kesegaran suasana dengan bepergian, dengan mengembara, atau untuk menghindari keburukan yang mengancamnya di negerinya. Negerinya tak aman, jadi dia pun pergi buat umrah lah, supaya untuk merasai aman di Mekah, Madinah. Atau untuk melarikan diri dari musuh di rumahnya, di kediamannya, atau untuk menghindari kesumpekan, yakni resah keresahan bersama keluarga dan anak-anak. Atau orang yang melakukan kesibukan untuk memperolehi istirahat selama beberapa hari, atau untuk berlatih perang dan pelajari bagai persiapannya. Atau orang yang salat malam untuk menolak mengantuk dirinya. Atau untuk mengawasi keluarganya. Dia bangun malam untuk mengelakkan, mana dia perlu, dia ditugaskan untuk mengawal, untuk mengelakkan dia tidur, maka dia pun semayang. Jadi bukan dia nak semayang sangat pun, tapi ada tujuan lain. Ataupun dia perlu mengawasi keluarganya, maka sambil-sambil mengawasi keluarga tu dia semayang. Itu semua adalah campuran niat atau dorongan yang bercampur dalam diri. Atau orang yang mempelajari ilmu untuk mempermudah upaya mendapatkan harta, atau agar menjadi orang yang berwibawa di tengah keluarganya, atau agar rumah dan hartanya dijaga dengan kebawaan ilmu dari berbagai ketamakan. Jadi atau orang yang mengajar dan tabligh yang menyampaikan untuk menghindari kejenuhan diam dan merasakan kelezatan bicara. Mana dia jemu dah diam. Dia jemu berdiam diri, maka dia pun mengajar dan menyampaikan dakwah dan sebagainya. Atau orang yang berkhidmat kepada para ulama agar mendapatkan kehormatan yang cukup di sisi mereka dan di sisi manusia. Kerana ulama ni ada manusia mandang, jadi bila dia berkhidmat dengan ulama, maka orang sentiasa akan melihat dia. Jadi dia pun tumpang menjadi masyhur. Atau untuk memperolehi perlakuan yang lemah lembut di dunia. Makna untuk dilayani, supaya dia dilayani dengan baik oleh orang lain apabila melihat dia sentiasa bersama dengan ulama. Atau orang yang menulis mushaf
untuk meningkatkan kualiti tulisan tangannya. Atau orang yang haji dengan berjalan kaki untuk meringankan dirinya dari biaya. Atau orang yang mana bukan dia berjalan kaki ni kerana dikatakan bahawa berjalan kaki lebih afdal jika terutama sekali kalau dekat. Tapi bukan tujuan itu, mengambil yang afdal itu, tapi untuk mengurangkan biaya. Atau orang yang berwuduk untuk membersihkan kotoran atau mendinginkan badan. Atau orang yang mandi agar aromanya wangi. Ini bukan mandi untuk dengan niat mandi sunat, mandi untuk mendapatkan pahala. Tapi mandi semata-mata untuk bersihkan badan dan juga mewangikan diri, membuang bau-bau yang tidak harum berdiri. Atau orang yang meriwayatkan hadis agar dikenal sebagai orang yang tinggi ilmu hadisnya. Atau orang yang beriktikaf di masjid untuk meringankan biaya tempat tinggal. Dia hadir musafir, dia pun kata daripada tidur di hotel, baik tidur di masjid. Jadi bukan dia tidak ada niat iktikaf di situ. Niatnya hanyalah untuk mengurangkan biaya. Atau orang yang berpuasa untuk meringankan dirinya dari berulang-alik memasak makanan dan agar terbebas dari berbagai kesibukan makan. Jadi berpuasa untuk kurangkan belanja rumah. Atau orang yang bersedekah kepada peminta-peminta untuk menghentikan desakannya. Peminta sedekah datang, dia bagilah. Supaya dia tak datang lagi, tak minta-minta lagi. Bukan lillahi ta'ala dia beri. Bukan untuk mendapat pahala sedekah. Tapi untuk kerana dia dah tak tahan orang tu datang minta. Atau orang yang bersedekah kepada peminta-minta untuk menghentikan desakannya. Atau orang yang membesuk orang sakit agar dia besuk bila ia sakit. Apa terjemahan mana? Mana ya'udu maridah, yang menziarahi. Orang menziarahi orang sakit supaya nanti kalau dia sakit, dia diziarahi juga oleh orang lain. Orang yang menghantar jenazah agar jenazah keluarga juga dihantar. Orang yang menghantar jenazah agar nanti kalau ada keluarga yang mati juga ada orang datang menziarahi dan menghantar, menguruskan jenazah. Orang yang melakukan sesuatu, mana dia hadir solat jenazah bukan untuk mendapat pahala satu qirat ataupun dua qirat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tapi kerana supaya masyarakat tidak akan membantunya pula nanti apabila ada kematian dalam keluarganya. Atau melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut agar dikenal kebaikannya yang disebut-sebut dan dihormati. Jika motivasi yang membangkitkannya adalah taqarrub pada Allah tetapi bercampur dengan salah satu lintasan fikiran tersebut sehingga pelaksanaannya terasa lebih ringan disebabkan oleh hal-hal tersebut, maka sungguhnya amal perbuatannya telah keluar dari batas ikhlas dan tidak lagi ikhlas kerana mencari redha Allah, bahkan telah tercemar oleh kemusyrikan. Mana syirik dengan makna penyekutuan. Bukan dia jadi musyrik, tidak. Mana dia telah menduakan, dia telah menyekutukan Allah dalam niat. Jadi pahala dah hilang lah. Kecuali jika dalam tujuannya yang lain itu terdapat niat yang baik sehingga masih diharapkan mendapatkan ganjaran terhadap amal perbuatan yang pertama dan yang kedua. Melainkan kalau dua-dua niat itu adalah taqarrub. Kedua-dua niat itu adalah taqarrub. Di samping dia nak mendapat pahala sedekah, dia juga ingin kerana bersimpati dengan fakir miskin. Dua-dua itu adalah baik. Jadi itu tidak mengganggu ikhlas. Tapi kalau dia bagi di samping nak dapat pahala sedekah, dia juga ingin melebarkan pengaruh. Maka salah satu itu tidak taqarrub. Jadi menyebabkan itu disebut syirik. Dipanggil syirik asghar. Beramal dengan adanya syirik. Tapi kalau dua-dua kerana Allah, itu tidak namakan syirik. Masih ikhlas dipanggil.
Kecuali jika dalam tujuan yang lain itu, mana yang dicampurkan tadi, terdapat niat yang baik juga sehingga masih diharapkan mendapatkan ganjaran terhadap amal perbuatan yang pertama dan yang kedua. Mana amal perbuatan dengan niat yang pertama dan juga niat yang kedua. Bahkan sebagian mereka berusaha menjadikan beberapa niat dalam satu amal perbuatannya agar pahalanya semakin bertambah banyak. Tetapi biasanya orang lalai hingga amal perbuatan yang tercemar oleh beberapa hal yang dapat mengurangi pahalanya atau membatalkannya. Jadi sebagai contohnya kita mandi. Dengan satu mandi kita boleh hadirkan beberapa tujuan dan bagi membolehkan kita ni mendapat pahala yang banyak. Contohnya hari Jumaat. Pada masa sama juga hari itu adalah hari raya. Jadi dan pada masa sama juga kita bersama dengan isteri. Jadi kita mandi itu mandi junub sekaligus dengan mandi sunat hari raya, sekaligus mandi hari Jumaat. Jadi dapat pahala lah, 3 pahala kita dapat. Jadi begitu juga kita boleh dengan satu amalan itu kita menghadirkan beberapa niat takarub pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dalam bacaan kita berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.